Okay. Tajuk ceramah saya pada hari ini ialah kosmetik terlarang antara kecantikan dan kemudaratan. Saya percaya kita semua ni, terutamanya wanita, memang nak cantik, nak kulit glowing, nak putih. Okay? Kalau dekat sini kita kulit putih, kalau dekat overseas ramai yang Caucasian tu dia kulit dia putih tapi dia nak jadi gelap. Kita kat sini kulit gelap nak jadi putih. Cumanya kita nak kena tahu cara lah macam mana kita dapat kulit yang putih tapi tanpa ada kesan-kesan yang melibatkan macam hyperpigmentation ke ataupun kesan penggunaan bahan-bahan terlarang ke dan sebagainya. Sama juga dengan penuaan anti-aging. Anti-aging ramai orang bila dah umur 30 ke atas tak berapa nampak lagi. Macam saya 30 ke atas. Okay, yang 40 ke atas sebab lebih kepada umur kita bila 40 ke atas, kita punya collagen degradation akan degrade about 5% every year. So maknanya bila dah bertambah lagi tu nanti akan naik lagi 10%, 50%. Maknanya bila makin meningkat setiap tahun dia akan degrade. Maknanya kita punya collagen, body kita pun terlalu lemah bila kita dah tua sebab kita punya metabolism pun dah down. And then body kita itself nak stimulate collagen tu pun dah tak boleh. Jadi kita perlukan something daripada luar untuk induce collagen synthesis dekat dalam badan kita. Okay, sekarang ni terdapat terlalu banyak produk kosmetik di pasaran ya. Kalau dekat Malaysia ni tak payah cakap lah, banyak yang daripada luar negara, daripada Malaysia sendiri. Tapi kebanyakan yang dekat Malaysia ni dia punya produk kosmetik dia produk segera. Sebab dia tak ada, dia claim ada kilang kosmetik dekat Malaysia tapi sebenarnya dia import daripada luar. Dia ambil daripada Indonesia, daripada Filipina, daripada Thailand, and then dia rebrand saja. Dia punya producer hanya satu tapi dia akan distribute brand ni, this brand, that kind of brand, macam-macam brand. Tapi bila kita compare, kita pergi beli, dia punya day cream dia sama, night cream dia sama, semua sama. Cuma mungkin lagi ada tambah fragrance yang berbeza. Saya akan terangkan definisi kosmetik. Kosmetik ialah sediaan ataupun paduan bahan yang siap digunakan pada bahagian luar badan untuk epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bahagian luar, bukan bahagian dalam, gigi dan rongga mulut. Fungsi utama untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi tubuh badan supaya dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tanpa mengubah atau memberi kesan terhadap struktur dan fungsi tubuh badan. Kalau dia dah ubah tu, dia dah nama dia kosmetik surgery. Kalau yang kosmetik ni dia tak mengubah struktur badan. Okey, secara umum kosmetik juga adalah campuran bahan kimia sama ada dihasilkan secara semula jadi ataupun sintetik. Dan kosmetik juga adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk kosmetik. Okey, terdapat dua kosmetik. Satu is kosmetik semula jadi. Kosmetik semula jadi ni merupakan sebahagian atau keseluruhan komponen dalam produk kosmetik itu berasaskan bahan semula jadi. Fungsi utama dia adalah untuk menambah nilai kecantikan dan dalam masa yang sama merawat dan memelihara kulit. Dia terbalik ya. Kalau yang sintetik punya, dia tak consider untuk merawat ke ataupun untuk memelihara ke, dia tak ada consider. Dia just buat kosmetik tu untuk putih contohnya, tapi dia tak fikir putih tu ada side effect tak. Okay. And then komponen dalam kosmetik terbagi kepada dua, iaitu bahan aktif dan juga bahan pembantu. Yang komponen bahan aktif ni adalah komponen yang berfungsi memberi kesan ke atas sesuatu produk. Komponen bahan pembantu tadi membantu untuk formulasi bahan aktif menjadi produk. Contohnya, kalau dekat sini, kalau puan-puan dan tuan-tuan tengok dekat luar, kita ada banyak produk kosmetik kat luar. Contohnya tadi ada Wisdom, Kacik Fatimah dan Mastrotek. Jadi dekat dalam ni, dia punya produk bahan aktif dia ialah Kacik Fatimah Extract dan juga Mastrotek Extract. Itu adalah bahan utama, bahan aktif. Yang bahan yang membantu tu ialah contohnya macam mungkin ada tambah vitamin A atau vitamin C dekat dalam tu, dia membantu sebenarnya. Tapi itu bukan bahan utama. Okay, kosmetik sintetik tadi sebaliknya yang saya terangkan tadi, dia tidak menitik beratkan aspek keselamatan serta kesan bahan tersebut ke atas kulit dalam jangka masa yang panjang. Okay, kosmetik ni kalau kita sebut pasal kosmetik, kita hanya fikir skincare saja.
Maknanya kosmetik ni produk untuk cantik, macam cleanser, toner, facial, wash and so on. Tapi sebenarnya kosmetik kategori ni sangat besar. Consist of skincare 30%, penjagaan kepala, rambut, dan juga kosmetik sendiri. Fragrance pun termasuk dalam kategori kosmetik, men's grooming, deodorants untuk nyah bau badan, dan juga lain-lain lagi. Okay, kalau kita tengok world retail sales of kosmetik ni dalam tahun 2009, Malaysia tak termasuk dalam ni. Malaysia sangat kecil. Yang paling besar ialah Western Europe, kemudian kedua North America, Latin America dan seterusnya lah. Japan pun ada. Japan ni dia mungkin kalau kita tengok kita ingat SK2 saja, tapi dia ada banyak lah lagi yang lain-lain. Tapi Malaysia mungkin termasuk bawah Asia tu lah sikit. Okay. Dan kalau kita tengok global cosmetic and toiletries pun termasuk bawah kosmetik. Daripada 2004 hingga 2009 tu dia punya ni macam yo-yo lah, dia fluctuate, turun dan naik. Tapi daripada tahun 2009 hingga tahun 2013 dia punya graf dia memang konsisten, memang naik. Maknanya semua orang dekat dunia ni dah aware tentang macam mana nak mencantikkan diri, menjaga diri, ataupun kosmetik ni kesihatan pun ada juga termasuk kat dalam tu. Semua orang nak hidup yang sejahtera dan sihat. Okay, dari segi kualiti, ini saya ambil beberapa petikan daripada cutting paper, newspaper. Kalau kita tengok ada kosmetik daripada lemak manusia. Okay, kosmetik ada lemak babi. And then banyak produk kosmetik ni dekat pasaran ni dia dah tak fikir dah. Maknanya pengeluar produk ni dia hanya fikirkan keuntungan. Dia buat kosmetik hari ni, orang pakai 3 hari, ada efek yang sangat bagus, kulit jadi putih, jadi tegang, dan dia jual lagi. Dan sangat laku, mujarab. Yang pembeli pula tak kisah langsung, asalkan dapat kesan yang cepat, so main beli saja. Okay, kosmetik lemak manusia ni, dalam ni terdapat glycerol lah daripada manusia. Ni bukan kat Malaysia lah. Okay, and then kosmetik yang ada lemak babi, ada lard dekat dalam tu. Okay. Lepas tu ni ada cutting paper daripada Berita Harian. 6 produk kosmetik, 4 syarikat dikesan beracun. Sebab kat dalam tu dia ada tretinoin dekat dalam tu Dan syarikat kosmetik tu, produk kosmetik tu antaranya ialah Ratnasari Whitening Night Cream, Atika Beauty Whitening Night Cream, NV Toner Treatment, number 1, number 2. Memang banyak Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka dekat dalam website BPFK, boleh tengok dekat situ nama senarai syarikat dan juga produk kosmetik yang telah dilarang. Kebanyakannya masa untuk produk registration untuk dapat NOT number, dia tak letak bahan-bahan terlarang ni. Maknanya produk dia very clean, sangat bagus. Tapi bila dah jual dekat pasaran, NOT tu still valid untuk jual, tapi dia dah ada additional ingredients dekat dalam dia untuk mempercepatkan kesan kosmetik tersebut. Okay. Yang ni sabun papaya, ni sangat glamour sabun papaya ni daripada Thailand. Okay, yang ni pun dikenal pasti salah satu daripada produk kosmetik beracun. Okay. Ni kalau kat kampung ramai sangat. Ada satu ketika tu semua sabun papaya. So dia punya efek dia menipiskan kulit sebenarnya. Sebab dekat dalam dia tu dia ada hydroquinone dengan tretinoin dekat dalam dia. Okay. So kalau pakai memang nampak glowing lah, sebab dia dah nipiskan kulit. Okay, sebenarnya kulit kita ni dia sepatutnya sel kita ni bertindak daripada dalam. Tapi dengan cara yang cepat nak bagi kulit glowing, putih, bersih, dia bertindak daripada luar. Maknanya kulit tu jadi tak sihat lah. Dia menipiskan, dia buang yang kat luar, yang kusam-kusam, yang hitam-hitam, pigmentation and whatever kat luar. Kulit kita akan jadi cantik. Sekejap je, dalam 7 hari dia dah bleaching lah. Tapi dalam masa yang sama, kulit kita dah tak ada protection. Sebab dia dah, bila kulit kita ni perlukan lapisan luar, stratum corneum tu, dia memang is a skin barrier lah dekat kulit kita. Dia protect daripada UV irradiation. Tapi bila dah tak ada lapisan luar tu, melanin content pun dah berkurang. Jadi kita dah tak ada protection lagi lah. Mungkin setahun tak ada masalah, tapi 1, 2, 3 or 10 years memang ada masalah lah. Saya pernah facing, nampak kulit kat luar macam cantik, ada seorang customer. Ini datang, bila kita dah scan, dekat tu kita nampak dekat bawah tu dah pecah.
dia punya salur darah. Dekat luar memang tak nampak apa, tapi bila dah burst salur darah tu, dia akan menyebabkan kanser lah. Okay, mungkin tak aware pasal tu. Okay, ni ada beberapa jenis lagi. Krim racun daripada Filipina, ni memang banyak ada quinol. Okay, ni Tabita. Okay, Tabita ni kalau kita tengok ni dekat Indonesia, saya ambil cutting paper ni, dekat negara dia sendiri pun dah di-ban. Okay, dia bawa masuk dekat negara kita. Dan dekat Malaysia ni ada juga yang cakap yang ni bukan original lah, yang tak okey tu yang tak original, yang okey is original. Tapi sebenarnya sama saja. Okay, ini kesan lain. Kalau kita tengok ada muka kat sini. Yang ni disebabkan oleh merkuri. Okay, yang ni hydroquinone. Okay, yang ni pun merkuri. Yang ni pigmentation, overdose pigmentation, sebab dia kesan daripada hydroquinone lah dalam jangka masa yang panjang. Okay, hydroquinone ni bila dia dah pakai dalam setahun memang kulit dia sangat cantik. Tapi once dia stop, kulit tu dia punya pigmentation yang kat dalam yang tak sempat nak keluar tadi, sebab dia nak keluar dia bleaching, nak keluar dia kena bleaching. Jadi dia keluar dengan terlalu banyak. So waktu ni dah tak dapat diselamatkan lagi lah. Okay, mungkin kita pergi jumpa estetik lah, estetik punya esthetician okay. Okay, ni ada beberapa lagi jenis Cellmax Sensitive Essence Treatment, Natural 99 Night Cream. Kat sini SF Infinity Resource, ni dah saya raya dah. SF Beauty Night Cream dengan Day Cream. Okay. Lepas tu ada yang ni ada azelaic acid. Azelaic ni memang sangat bahaya. Dia boleh masuk dekat dalam kita punya sistem dekat dalam badan kita. Okay. Ni lagi, ni memang terang-terang dalam cutting newspaper, nasihat usah guna produk kosmetik Tabita. Tapi dekat dalam Facebook berluasa lagi orang duk order, duk beli. Maaf lah kalau ada yang guna kosmetik Tabita kat sini, tapi saya cakap berdasarkan realiti lah. So tak perlulah kita terlalu nak jadi hamba pada cantik, sedangkan kita tak fikir langsung kesan buruk akibat penggunaan kosmetik tersebut. Okay. Yang ni muka rosak akibat penggunaan kosmetik berbahaya. Ni merkuri merkuri ni dia bila kita pakai awal tu memang nampak kulit sangat cantik. Okay, merkuri ni dia dalam pada room temperature, suhu bilik dia berbentuk cair lah. Kalau you guna, dia raksa merkuri kalau you tengok dalam termometer tu, that one is merkuri kat dalam tu. Dan dia orang masukkan dalam merkuri dalam produk kosmetik sebab merkuri ni dia akan masuk dalam salur darah. Dan nanti darah kita tu dia akan nampak, sebab muka kita pun ada salur darah, dia akan glowing tau. Glowing dan nampak memang shining, sparkling, semua nampak cantik lah. Dalam masa yang merkuri ni, kalau you pakai lebih daripada setahun, dia akan dam lah dekat you punya hati, buah pinggang, atau menyebabkan kegagalan ataupun kerosakan sistem dalam badan Okay, lepas tu dekat kulit muka luar ni dia akan keluar lah. Merkuri ni dia akan dam juga dekat lapisan kulit bawah. Tapi bila dah jangka masa ni dia akan keluar jadi macam ni. Okay. Antara bahan penyebab kanser dalam kosmetik dan produk kegunaan harian, ini setiap hari kita pakai tapi kita tak sedar. Sabun, shampoo, ubat gigi, buih mandian, ni kebanyakan ada SLS And then krim dan pembersih muka, buih, gincu bibir. Gincu bibir ni tinggi sangat kandungan plumpum. Jadi berhati-hatilah. Sebab lipstick ni macam gula-gula. Kita makan kan? Kita pakai, dan jadi kita makan dia akan masuk ke dalam badan kita. So beware lah, kalau nak tahu tengok ingredient dia. Okay. And then gel rambut, deodorant, krim cukur, anti peluh dan banyak lagi. Okay, ni antara produk kosmetik yang dirampas dalam sebuah. Tiap-tiap bulan ada sebuah. Hari ni sebu, esok jual lagi. Lusa sebu, bulat jual lagi. Okay, saya ada dia sebenarnya attitude. Sebab saya bukan nak salahkan pihak pengguna ataupun pengeluar saja. Tapi saya ada dengar report juga daripada pengusaha. Dia cakap produk dia memang dah tentu ada hydroquinone semua, memang tak lepas lah kan. Jadi bila kena rush, dia dah spend duit dalam 40k dekat situ. Okay, datang pihak yang ambush tu bagi duit, tak ada apa, close case. Dan esok boleh jual lagi. So maknanya attitude itself. So please beware. Okay, ni kandungan merkuri. Ni merkuri yang saya cakap tadi. Okay, ni yang latest punya daripada HDO Office.
dikeluarkan. Had untuk kontaminasi logam berat, arsenik tidak melebihi 5 part per million, merkuri tidak melebihi 0.5 per million. Ini salah satu produk kosmetik lah. Yang ni, produk ni bukan tidak mewakili mana-mana produk. Ini memang kita beli produk Tabita tu, and then kita check lah dari segi kandungan merkuri kat dalam dia. So dekat sini boleh tengok 4,730 miligram per gram, dah beratus lah lebih daripada had yang dibenarkan. Kesan merkuri ke atas kulit, dia merkuri ni secara terus menerus tu memang pada awalnya jadikan kulit tu sangat cantik, halus mulus. Namun kemudian merkuri itu termendap di bawah lapisan epidermis. Setelah bertahun-tahun kulit akan rosak dan biru kehitaman, bahkan boleh menjadi punca timbulnya kanser. Merkuri juga selain pada itu memperlambatkan pertumbuhan janin, mengakibatkan keguguran, jeragat hitam pada kulit, dan bila pemakaian dihentikan, jeragat itu akan timbul dan bertambah-tambah. Dari segi kualiti dan juga isu kualiti dan keselamatan. Jadi kita ni sebagai pengguna, saya nasihatkan ingredient used in cosmetic tu kita kena tengoklah, should be within acceptable level. Macam saya cakap tadi, kita dah tahu mercury level tu berapa, 0.5 part per million kan. Jadi bila kita tahu produk tu, dia takkan cakap lah mercury dia berapa kan kat dalam tu kan. Tapi kita kena alert lah, check dalam BPSK punya website kan, selalu update. Kalau kita pakai produk, saya bagi tips yang sangat senang. Bila kita pakai produk tu hari ni, dalam 3 hari, wow, memang cantik sangat kulit. Maknanya mesti ada something lah dekat dalam tu. Sebab kita punya physiology of skin kita, daripada lapisan basal layer tu nak ke epidermis, stratum corneum dekat bahagian luar tu, it takes about 4 weeks, 4 minggu. Maknanya kalau you nak tukar skin you daripada kusam jadi glowing, jadi cantik, jadi putih, mulus, maknanya produk yang bagus seharusnya memberi kesan dalam masa 4 minggu. Sebab dia repair daripada cell degeneration bawah basal layer. So maknanya 2 minggu dia akan daripada basal layer tu pergi ke stratum corneum, and then stratum corneum tu dia ambil masa lagi 2 minggu untuk tukar salin kulit lah maknanya. So altogether it takes about 4 weeks to be completed one cycle. Kosmetik tersebut mestilah bersih daripada hazardous ataupun prohibited ingredient macam saya cakap tadi. Lagi satu, kosmetik tu tak perlu sterile. Kalau yang terlalu fasi sangat, terlalu menjaga sangat ni aspek keselamatan ni, kan ada yang bertanya, kosmetik ni sterile tak? Tak ada, kosmetik tak perlu sterile. Tapi dia mestilah free daripada contamination daripada microbe ataupun non-pathogenic microorganism. Macam kat IGD ni kita ada buat microbe test. Kita ada makmal yang buat analisis dari segi microbiology. Kebanyakan produk kosmetik hantar dekat sini, kita screen, kita buat test microbe, dia free tak from any contamination daripada microbe. Dan bila dah lulus tak ada, kita keluarkan sijil. So produk tu sah, selamatlah insyaAllah. Kebanyakan produk kosmetik juga boleh menyebabkan alergi kepada certain individu. Ni yang contohnya kulit hypersensitif. Tak boleh kena macam mungkin dalam produk kosmetik dia ada marine collagen kat dalam dia. Dia ni alah kepada seafood. So memang tak boleh lah. Yang ni daripada US FDA mengatakan bahawa 25% daripada manusia yang pengguna ni alergik terhadap setengah produk kosmetik. Produk kosmetik ni kita boleh establish dengan 2 cara. Monitoring of adverse reaction, mesti cakap tadi. Pakai tadi ada 2 reaction lah, sama ada jadi cantik dalam masa 3 hari atau 5 hari, ataupun you pakai terus muka you jadi gatal-gatal, tumbuh biji-biji semua tu. So kita kena monitor lah dari segi adverse reaction. Kemudian testing to ensure content are within allowable limit. Yang ni yang kebanyakannya mungkin kita susah nak bertanya, sebab kita beli pun dekat outlet ataupun dan sebagainya, jadi kita tak tahu. Tapi kalau boleh, kita tanya dia, produk ni ada sertifikat tak? Ada halal sertifikat, ada microbe sertifikat. Tu maknanya memanglah pasti, tapi untuk kebaikan diri sendiri. Kebanyakan produk kosmetik ni bergantung kepada kandungan dekat dalam dia, quality of the finished product. You beli produk tu, you nampak dekat luar dia macam makanan juga. Kalau you beli sardin, contohnya dalam tin, kata kemek-kemek dah produk sardin tu dekat luar. So better jangan beli. Sama juga dengan produk kosmetik.
Kemudian attitude of the cosmetic industry dan juga consumer education. Maknanya kita kena educate lah consumer tu supaya alert dan aware dengan produk-produk kosmetik yang akan digunakan. Okay, ni saya dapat daripada portal BPFK. So boleh tengoklah dekat sini kebanyakan produk yang dah ban, dikesan terdapat racun kat dalam dia. Dan BPFK sendiri pun dah bagi notis pembatalan NOT. So boleh tengok sini Cellnite Anti-Sensitive Essence Treatment. Saya rasa dah tak ada dah produk ni kat pasaran. Dia menyebabkan kulit kering, nipis, gatal, jangkitan kulit lah. Dia jadi macam kurap tu, bercampur-campur. Kemudian Natural 99 Night Cream ni, yang ni ada merkuri. Dia boleh menyebabkan kerosakan pada otak, buah pinggang dan juga paru-paru. Dia sangat berbahaya. Kemudian herbal papaya soap tadi, dia ada tretinoin dekat dalam dia. Demam, muntah-muntah, mata pun boleh jadi rabun sebab dia masuk dalam systemic area dekat dalam badan. Kemudian Derma RX Arbutin. Arbutin ni actually dah di-ban, dah tak boleh guna lagi Arbutin. So any kind of product kalau you tengok dekat dalam tu ada Arbutin, dah tak boleh guna. Biasa dia ada ingredient dekat belakang. And then ada banyak lagi kat sini. Yang glamournya tadi itulah sebenarnya tu. Kemudian bahan kimia berbahaya dalam kosmetik. Ni selain daripada skincare lah. Okay, contohnya dalam makeup and hair dye ada tar color, tar kat dalam tu. Dia punya health impact dia sangat bahaya sebab dia boleh menyebabkan kanser. Lepas DEA ni ada dalam shampoo Selain pada SLS tu ada juga DEA. So yang kita boleh tengok lah, dia boleh menyebabkan kanser juga sebab ni dah testing pada in vivo animal. Kemudian ada formaldehyde. Ini banyak terdapat dalam colours kosmetik, dalam eyeshadow, mascara, polish, nail polish, shampoo and so on. Ni very carcinogenic. Okay. Kemudian glycol ether. Glycol ether ni terdapat dalam deodorant. Deodorant berhati-hati bila kita pakai So dia sangat berbahaya sebab dia merosakkan sistem reproduktif, sistem pembiakan badan kita. Kemudian ada lead kat sini, boleh masuk ke dalam kita punya nerve system, menyebabkan ability and behavioral deficit. Dia akan menyebabkan toksin dekat dalam badan kita dan toksin tu akan dump dalam sistem, keseluruhan sistem badan kita. Boleh menyebabkan kegagalan buah pinggang. Kemudian merkuri, tadi saya dah terangkan. Kemudian parabens. Okey, parabens ni sangat banyak dalam produk kosmetik ni. Sebab kalau tak letak parabens, kosmetik tu dia punya shelf life dia pendek. Okey. Dia ada metil paraben, etil paraben, banyak jenis paraben. So berhati-hatilah sebab paraben ni dia boleh menyebabkan ni breast tumor. Ni dah ada study dekat sini. Kemudian PPD, phenylethylamine kat sini, dia sangat mutagenik, boleh menyebabkan kanser juga. Dia human carcinogen. Dan ada phthalate kat sini, boleh menyebabkan liver and kidney lesion, menyebabkan masalah kesuburan dalam tubuh badan. Kemudian hydroquinone, ni sangat banyak hydroquinone ni. Okay. Hydroquinone ni itself dia sebenarnya membunuh sel melanocyte dekat dalam kulit kita. Setengah produk kalau kita pakai dekat sini, contohnya kita ada mangosteen, ada kacip Fatimah, ada Maslotek. Dia punya efek tu, dia sebenarnya dia inhibit melanogenesis activity. Melanogenesis is proses untuk menghasilkan pigmen melanin. Pigmen melanin ni ialah pigmen yang menentukan warna kulit kita. Jadi hydroquinone ni dia bukan inhibit proses penghasilan melanin tu, tapi dia membunuh melanocyte cell. Melanocyte cell ni ialah sel yang terlibat dalam proses penghasilan pigmen melanin tadilah. So jadi bila dia bunuh, memanglah pigmen color melanin kita berkurang lah, sebab dah tak ada sel nak produce kan. So lama-lama memang kulit kita jadi putih, tapi at the same time dia menyebabkan kulit kita kurang protection terhadap UV. Okay. Tapi produk yang kita develop dekat sini, contohnya macam kacip Fatimah serum, Maslotek serum, mangosteen serum, dia sebenarnya dia tak bunuh dia tak bunuh. Sebab kita dah buat sel cytotoxicity study, sebab kita nak tengok efek atas sel tu, cell mobility macam mana, memang tak ada masalah. So dia setakat menghalang saja proses tu, proses penghasilan melanin, dia tak bunuh sel kulit kita. Okay.
Kemudian saya akan kongsikan sikit mengenai isu halal. Okey, kita tengok kat sini. Okey, ini soalan-soalan yang selalu saya terima lah. Apakah bahan-bahan yang haram untuk dimakan berarti juga haram sebagai kosmetik? Sebab dia assume macam ada lat dekat dalam tu, dia tak makan. So haram tak? Tapi benda tu macam untuk aplikasi saja dekat kulit luar. Okay, jawapannya tetap haram. Sebab kita tak boleh nak menghalalkan cara Okay. Apabila produk tersebut mengandungi alkohol, gliserin yang berasal daripada haiwan atau bahan kimia berbahaya, maka bahan-bahan tersebut juga akan terserap ke dalam tubuh indirect way. Kita ingat dia tak terserap ke dalam kita punya tubuh badan, tapi sebenarnya dia akan terserap. Okay. Kemudian bagaimana cara mudah untuk mengetahui kehalalan sesuatu produk? Memang tidak ada cara yang mudah. Bahan-bahan yang digunakan sangat kompleks, sehingga selain pada bahan halal dan halal, ada juga bahan-bahan yang dikategorikan sebagai masyhur, ataupun syubhah lah kita kat sini, untuk kita was-was pun kita tak boleh guna. Kemudian botanical ingredient atau bahan dalam kosmetik yang berasal daripada tumbuhan, contoh daripada batang, buah, bunga dan sebagainya, secara natural adalah halal, kecuali yang telah tercampur dengan enzim daripada haiwan. Semua bahan tersebut dan ekstrak daripada binatang yang diharamkan seperti khinzir memang 100% adalah haram. Contohnya kat sini. Ini beberapa contoh. Kalau dekat Korea ataupun dekat Japan sangat popular, kat Malaysia pada krim daripada siput babi. Siput babi ni lendir siput babi tu. Sebab lendir siput babi tu dia boleh stimulate collagen dekat dalam kulit kita. So dia punya rawatan sama ada dia boleh beli krim ataupun kita boleh buat kat rumah. Ambil tangkap siput babi 2-3 ekor kat belakang tu, letak dekat sini bertahan gigi kan. So dia sangat dia punya stimulation of collagen synthesis sangat tinggi. Nak banding dengan natural product yang lain lah. Kalau sanggup buat, boleh buat lah. Tapi saya nak cakap tak boleh lah sebab haram sebab dia unsur isu halal ni ialah halalan toyiban. Halal dan baik. Halal dan toyib lah. Kalau kita tahu macam tadi khinzir tu memang haram, memang absolutely lah haram. Tapi contoh yang ni, siput babi ni tak haram kan, tapi dia toyib lah. Sebab dia bukan toyib, dia najis sebenarnya. Kemudian saya pergi ada satu convention halal baru-baru ni. So dia dah tetapkan any kind of animal yang kalau daripada khinzir tu memang tentu dah haram. Ataupun selain daripada khinzir pun, kalau kita guna kambing biri ke macam sheep placenta lah contohnya, ataupun collagen daripada binatang sekalipun tapi bukan daripada khinzir pun tetap haram. Sebab dia dah muktamad, dia cakap any kind of animal derivative. So maknanya bukan tadi khinzir lagi dah. So mana-mana saja yang ada part of animal kat dalam tu dikategorikan sebagai haram. Selain pada itu ada soalan bagaimana cara mudah untuk mengetahui kehalalan sesuatu produk tadi. Plasenta khinzir dan bahan-bahan dari haiwan lain masih banyak digunakan dalam industri kosmetik kecuali jenis ikan dan lebah. Ikan dan lebah tak apa, tak ada masalah sebab kita kena perhalusi betul-betul. Tadi dia cakap semua daripada sumber haiwan kan, tapi dia ada exception kat situ, kecuali ikan dan lebah. Maknanya collagen daripada ikan, fish scale dan sebagainya tu tak ada masalah. Daripada lebah mungkin madu, ada skin care ataupun skin kosmetik produk yang letak madu kat dalam tu bahan-bahan dari haiwan lain yang diragui kerana proses penyembelihan yang dikhawatiri tidak sesuai dengan syariah. Dulu ada argument, dia cakap sheep placenta tu, dia kata kambing biri tu dah kena sembelih dah, dia kata, so boleh guna kan. Tapi bila kita pergi yang halal international conference baru ni, dia dah muktamad lah, sepakat mengatakan memang tak boleh So dari segi etika maknanya pun kita kena tengok. Dia kata sembelih, tu yang sembelih lah, Allah alam lah dia kata sembelih. Tapi yang selain daripada tu yang tak sembelih tu, contohnya daripada lembu ke, daripada kambing ke, dia tak sembelih. Macam kau mesti dia tak sembelih dia bunuh dengan cara yang sangat kejam. So dia menyalahi etika perubatan. Kalau macam tu memang tak boleh Dan kebanyakan pengeluaran kosmetik menggunakan istilah tersembunyi seperti protein untuk menggantikan plasenta. Itu pun kena berhati-hatilah. Dulu plasenta ni sangat glamour lah, uri Uri tu sebab plasenta ni sangat
tinggi kandungan nutrisi dekat dalam dia. Maknanya bila kita placenta ni, bayangkan dia yang dengan baby kan, dia bagi semua, dia tapis yang tak elok dan yang elok dia semua bagi dekat baby sebab dia sangat tinggi kandungan nutrisi kat dalam tu. So kebanyakan produk kosmetik sekarang ni saya rasa dah tak ada dah. Dulu-dulu banyak dia gunakan placenta. Okay. Then contoh bahan berasal daripada haiwan yang kita kena tahu dan sedar, antaranya ialah allantoin, amino acid, kolesterol, collagen, callus, cysteine, elastin. Ini terms bila kita tengok dekat luar produk kosmetik tu. Dan gelatin. Gelatin ni sangat familiar lah. Dia kata ni ada gelatin. Elastin tak apa, tapi tak boleh, kita tengok juga Dan glycerin, hydrolyzed animal protein, keratin, lanolin, lipid, oleic acid. Oleic acid dengan stearic acid ni. Okey, oleic acid dengan stearic acid ni memang banyak terdapat dalam tumbuhan, tapi kadang-kadang terdapat juga dalam haiwan. Sebab tu bila kita nak beli produk kosmetik tu, dulu kita tak aware pasal halal kosmetik, sekarang kena tengok halal. Maknanya kalau dia halal tu, bila dia nak apply halal tu, dia kena list down all chemical ataupun ingredients dekat dalam dia dan apply untuk halal. Maknanya dia kena stated oleic acid dengan stearic acid ni daripada tumbuh-tumbuhan ke ataupun daripada haiwan. Okay, kalau kita dah tengok, insyaAllah kalau dia tak ada tanda halal tu memang okey lah, tak ada masalah Okay, bahan lain yang sebaiknya dihindari yang telah dihantarkan oleh JAKIM, sodium heparin dan juga placenta tadi Sodium heparin ni berasal daripada khinzir dan placenta daripada manusia ataupun kambing biri-biri. Okay, tips bagi memilih produk kosmetik. Okay, satu, kena pastikan kod pendaftaran untuk setiap produk tu ada barcode yang asli. Kadang-kadang barcode dia tak asli sebab dia main copy je, dia copy daripada kosmetik lain. So you tengok nombor dia tu bila you tengok nombor tu, you masukkan dekat dalam BPFK punya ni, you type nombor dia tu, so dia akan keluar lah. Kadang-kadang nombor tu dia copy daripada nombor pengeluar lain. Okay, so you kena tengok yang tu. And then periksa daftar komposisi bahan. Pastikan komposisi bahan yang digunakan halal serta toyib dan tidak menimbulkan keraguan. Dan lastly, kena tengok nama dan alamat penilang. Okay, itu sangat penting lah. Kadang-kadang kosmetik ni dia tak ditilang, dia bancur je kat rumah dia. Dia bancur kat rumah dia, kita tak tahu dari segi aseptik teknik dia tak ada. So dia main bancur dalam periuk, dia masak atas dapur. So dia tak ada nama alamat penilang. So kena berhati-hatilah. Okay. Kemudian pensijilan halal kosmetik. Okey, kita dah ada, dulu tak ada, tapi sekarang ni dah ada. Piawaian kosmetik halal MS 2200 2008. Okey, ni tahun 2008 lah kita dah ada pensijilan halal bagi kosmetik. Dan pensijilan halal produk kosmetik ni memperincikan garis panduan lengkap bagi menggunakan kosmetik halal dan juga barangan penjagaan peribadi. Okey, pensijilan ni mengutamakan rangka kerja untuk sebuah organisasi bagi memperkukuhkan sistem pengurusan berasaskan konsep halalan toiban. Okay. Kat sini saya ada masukkan sikit lah karakteristik of age skin. Okay, siapa-siapa yang ada simptom ni, yang ada tanda-tanda ni, so boleh sedar lah kulit dia dah agak dah aging dah tua sikit. Okay, bila yang pertamanya bila kita dapati yang pengurangan kolagen ataupun matrix of protein dekat dalam kita punya kulit kita. So nak tahu ni memang kita tak boleh tengok. Kita tengok kita tak nampak apa-apa kan, tegangnya lagi ni. Okey. Lepas tu kat sini hari ni kita ada buat free skin test dekat sebelah sana. So you boleh pergi walk in free saja hari ni. Okey. So boleh tengoklah kulit you, bila you check kulit you rasa-rasa umur I ni macam 30 kan, tapi bila check-check kat situ umur dah 50. Sebab dia akan bagi reading kita punya collagen intensity kat dalam kulit tu sesuai dengan berapa umur kita. So ada yang umur 40 tapi bila check 20. Sangat awet muda Lepas tu the form of collagen. Lepas tu increase in the activity of MMP. MMP ni is a protein yang sangat jahat dekat dalam kulit kita. Sebab MMP ni dia akan degrade kita punya protein collagen kat dalam kulit. Lepas tu ciri-ciri lain seperti kekeringan dan juga scaleness. Okay, scale ni macam bersisik lah kulit kita. Bila kita scratch, kita akan nampak ada scratch, kita garis dengan kuku nampak. Okay, so tu ciri-ciri dia juga. Kemudian decrease in lipid production. Kulit kita dah kurang berminyak, kurang lembab lah Okay. Lepas tu epidermis thickness. Maknanya lapisan kulit kita yang kat luar ni, epidermis ni dah kurang. Bila dia dah kurang, dia semakin nipis tu tanda-tanda penuaan. Okay, ni boleh tengok lah. Yang ni bila kita observe dekat bawah mikroskop, kita nampak yang skin ni, kulit muda umur 28
sangat fleksibel kat sini, sangat cantik tekstur dia. Banding dengan umur 69 tahun, nampak kat dalam ni dia ada degradation of collagen synthesis. Kulit dia dah tak sekata kat sini okay, saya nak terangkan sebenarnya anti-aging ni terbagi kepada dua. Satu is intrinsic aging dan lagi satu is extrinsic aging. Extrinsic aging ni ialah aging yang bukan berskala terus dengan kita punya umur. Okay? Maknanya mungkin umur dia 30, tapi bila you tengok tu nampak panggil dia makcik, mungkin ingat umur dia 50. Tapi dia tu sebenarnya photo aging ataupun extrinsic aging. Mungkin dia kerja kuat, berjemur, buat sawah padi semua kan. Okay, dia tua daripada umur dia sebenar sebab dia terdedah kepada sinaran UV iradiasi Kemudian so boleh tengok kat sini. Okay, ni contoh extrinsic aging dan ni intrinsic aging. Dia sebenarnya tak tua lagi. Memanglah dia dah tua, tapi kulit dia, tengok yang kawasan yang tertutup ni, dia pakai baju kat sini. Okay, kalau kita tengok kat sini, kulit dia yang terdedah kepada UV ni dah berkedut-kedut. Kat sini ada pigmentation, kat sini ada macam apa, kulit tak sekata, bertumpuk-tumpuk. Dekat sini masih masih elok lah kat sini, masih elastik. Okay, so elok tu. Kalau macam kita pun memang sebab itulah dalam Islam sangat cantik sebenarnya, tutup aurat semua. Okay, dekat dalam-dalam pun terpelihara sebenarnya. Okay, kalau kat sini kita boleh tengok normal skin kat sini dengan photo damage skin. So kita boleh tengok ni alur dekat luar kulit kita ni bawah mikroskop memang nampak sangat luas berbanding dengan yang normal skin kat sini Ini photo age. Okay, ni tadi yang saya cakap MMP tadi. Bila UV irradiate keratinocyte is a skin cell kat dalam kulit kita dan juga fibroblast. Dia akan menghasilkan tinggi dia akan influence MMP level tu sangat tinggi. Bila MMP tinggi ni dia akan destroy lapisan kulit kat dalam kita ni yang mengakibatkan banyak lagi masalah-masalah kulit yang lain. Okay, ni kita tengok cause of aging, dead cell and juga organ dysfunction. Kita boleh tengok ada environmental condition kat sini, exogenous factor, lifestyle ataupun stress. Okay, stress sangat bahaya sebenarnya. Stres, bila kita stres, dia akan mengganggu keseimbangan hormon dekat dalam badan kita. Bila kita stres, kita banyak kerja, kita asyik nak marah-marah, buku anak kan. Dalam masa yang sama, kulit kita akan jadi macam-macam. Contoh jadi keluar jerawat. Lepas tu kadang-kadang yang kulit tak berjerawat ni, dia akan jadi kulit sangat kering. Dia akan jadi banyaklah masalah kulit kat sini sebab stres. Stres sebenarnya dia mengakibatkan hormon dekat dalam badan kita tak stabil. Jadi bila tak balance tu ada banyak masalah kulit. Dekat sini contoh UV ni akan trigger reactive oxygen species kat sini yang akan mengakibatkan inflammation setengah cytokines dekat dalam lapisan kulit. Contohnya nuclear factor, AP, TGF, beta and so on. So bila benda ni semua ada kesan terhadap UV tadi ni, dia akan mengakibatkan degradation in collagen production dan juga akan meningkatkan lagi collagen breakdown. Dalam masa yang sama menambahkan atau meningkatkan lagi elastin accumulation. Elastin ni tak bagus dekat dalam kulit. Elastin ni ialah enzim yang destroy kita punya collagen synthesis. Bila semua ni dah bercampur-campur, dah berkumpul, jadi clinical signs of photoaging akan mengakibatkan banyaklah masalah kulit. UV ada 3, UVC, UVB, UVA. Dan kulit kita sekarang ni memang terdedah kepada UVA dengan UVB. Sebab UVC dia tak sampai dekat kita sebab dia dah ditapis dekat lapisan ozon. Ni yang saya nak cerita sikit lah pasal sunblock ataupun dia beli BB cream ke yang ada titanium dioxide. Titanium dioxide tu memang bagus untuk UV protection lah. Kata saya beli ni tinggi ni 50 SPF. Yang ni lagi tinggi 125 SPF. Maknanya kata 125 ni 125 minit. Maknanya dia pakai, dia duduk tengah panas 125 minit boleh tahan lah daripada UV ni. Yang tadi 50 minit. Kau lah tunggu kat tengah panas tu 50 minit. Tunggulah kat situ tengok
Terbakar tak kulit 50 minit tunggu kat situ memang terbakar lah. Dia bukannya maknanya lagi tinggi SPF tu lagi bagus kesan protection tu terhadap individu tu. Sebenarnya macam SPF 5, SPF 10 rendah, dia sebenarnya bergantung kepada kulit individu masing-masing. Contohnya, saya share sikit lah SPF 10. Kita pakai SPF 10. Kulit dia sebenarnya sangat bagus, sangat kuat kulit dia. So dia duduk tengah panas 5 minit, belum terbakar lagi. 10 minit baru terbakar. Yang B ni pula pergi duduk kat tengah panas 2 minit dah terbakar. 5 minit dah kita bakar lah. Maknanya SPF 5 ataupun SPF 10 ke SPF 15 ni adalah berapa kali perlindungan dia terhadap kesan cahaya matahari tadi. Kalau dia terbakar, dia duduk dekat tengah panas, dia dah 5 minit baru terbakar, dia pakai SPF 10, maknanya 10 tadi kali dengan 5 minit. Maknanya perlindungan berganda lah untuk kulit dia tu, bukan 5 minit ataupun 10 minit, dia bergantung pada individu tu masing-masing. Kalau yang dua tadi, darab lah dengan yang SPF 10 tadi. Macam tu pengiraannya, bukan maknanya lagi tinggi yang dia guna tu lagi bagus. Tapi you have to think lah, the more you put chemical on your skin, sebenarnya lagi teruk kesannya terhadap kulit kita. Jadi pilihlah SPF yang kurang, tapi janganlah expose kat tengah panas tu lama-lama sangat. Kemudian ni ada sikit pasal anti-wrinkle agent, which is retinol ataupun retinol acid. Retinol ni derivatif daripada retinol acid. Satu masa dulu sangat glamour produk kosmetik retinol ni. Semua orang ambil, memang sangat bagus untuk anti-aging, untuk glowing semua tapi orang tak tahu sebenarnya retinol ni dia phototoxicity, kena pakai hanya pada waktu malam sahaja. Tapi kita tak educate kita tak well educate about the side effect of retinol. So bila dia pakai waktu siang, dia ada efek dengan UV radiation. So muka dia akan jadi lebih teruk daripada asal So maknanya kalau you nak ambil produk yang ada retinol kat dalam tu, ingredient dia, so hanya pakai pada waktu malam sahaja. So that's why we are still looking for novel phytochemicals daripada ekstrak tumbuh-tumbuhan semula jadi, daripada sumber-sumber yang halal, yang suci, murni dan sebagainya. Bertitik tolak daripada hakikat ni dah, kita dekat IBD ni membuat banyak kajian mengenai phytochemical yang ada ni. Kita kaji kesan-kesan dia untuk kosmetik, untuk kanser dan sebagainya. Dan bila kita dah screening, kita dah buat in vitro study, kita ada collaboration dengan universiti lain, dengan universiti daripada Korea dan sebagainya. Jadi kita come up dengan satu produk yang bagus, yang berasaskan sumber-sumber yang halal, yang semula jadi, yang tak ada chemical ingredient dekat dalam dia, dan kita boleh kategorikan sebagai 100% semula jadi, natural ni anti-aging food pyramid. So boleh tengoklah apa yang kita kena makan setiap hari. Minum air kat sini banyak. Lepas tu amalkan yang low glycemic produk. Telur ambil sikit, olive oil ambil sikit, yang paling sikit gula dekat atas tu. Ni structure of human skin. Yang saya cakap tadi, dekat lapisan luar epidermis kat sini, bahagian tengah skin ni is dermis kat sini. Jadi bila kita kena pisau, sebenarnya kita hanya kena pisau tu dekat, kalau tak berdarah lah, tak berdarah tu is lapisan epidermis saja. Sebab kalau kita kena pisau tu dan berdarah, dia dah kena kepada dermis. Maknanya dekat dermis ni ada salur darah lah. Dekat epidermis luar tu memang tak ada lah. So epidermis luar tadi dia mengambil masa 2 minggu circulation dia. Kalau daripada bawah nak ke atas 2 minggu, daripada atas tu saja untuk dia sesuaikan diri dia. Lepas tu nak tukar kepada kulit yang baru 2 minggu lagi. So altogether it takes about 4 weeks. Ni layers of epidermis. Yang paling luas sekali ialah stratum corneum, kemudian stratum lucidum, yang dalam sekali is stratum basal kat sini. Ini yang saya cakap tadi. Kalau kita tengok kat sini, daripada bawah ni nak naik ke atas ni, ia mengambil masa selama 4 minggu. Dia akan tukarlah sel ni. Dia akan proliferate kat sini, bentuk dia akan bertukar-tukar sampai dekat atas ni 4 minggu. Kalau you pakai produk yang 5 hari, magic produk, boleh jadi kutin, boleh jadi tegang, maknanya dia tak membantu daripada dalam. Sebaliknya dia hanya menipiskan kulit daripada luar. Ini molecular pathway of melanogenesis yang tadi. Mungkin ni terlalu saintifik.
Okay, sini saya share sikit pasal melanin sintesis kat sini Okay, daripada melanin sintesis ni is enzim yang terlibat dalam melanin sintesis ni is tyrosine. Okay, tyrosine dia akan catalyze ataupun hydroxylase tyrosine. Tyrosinase akan hydroxylase tyrosine daripada dopa dan dopamina. Dekat sini dia akan separated into two. Yang catalyzed by glutathione ataupun cysteine akan jadi phenylalanine. Yang catalyzed by TRP2, tyrosinase related protein 2 akan jadi eomelanin. Sebenarnya phenylalanine ni is melanin yang color putih. Okay, eomelanin ni ialah melanin yang color gelap, color coklat ataupun color hitam. Phenylalanine ni ialah melanin yang color reddish ataupun color kuning. Okay, combination phenylalanine dengan eomelanin ni sebenarnya yang menentukan color kulit kita. Okay, kalau kita tengok kat sini, yang catalyzed by glutathione ni ataupun cysteine, dia akan menghasilkan banyak melanin putih. Sebab itulah kalau kita tengok kat luar ada banyak sangat produk kosmetik, suplemen atau tablet yang jual glutathione. Okay, glutathione reduce glutathione 1000 mg, 500 mg. Okay, so glutathione ni bila kita makan atau kita konsum dia akan membantu penghasilan melanin yang berwarna cerah. So sebab itulah kita makan sebulan memang kulit putih lah. Okay, tapi kena ambil dalam keadaan yang berpatutan lah, yang prescribed by medical doctor. Jangan nak cuba-cuba ambil sendiri Okay. Okay, kalau kita tengok hari ni demanding terhadap kosmetik ni makin hari memang makin bertambah. Cumanya kesedaran kita tu masih ada yang sedar, ada yang tak sedar. Bahaya kesan penggunaan kosmetik terlarang ni. Tapi sekarang ni kalau kita tengok melalui kempen-kempen daripada kerajaan ataupun kesedaran-kesedaran, okay, dah ramai yang sedar tentang keburukan kosmetik yang berbahaya ni lah, terlarang. So sekarang ni kalau kita tengok pengguna semua sangat emphasize untuk memilih produk yang berasaskan bahan-bahan semula jadi. Okay, ni transition daripada natural ke organic, and then we are looking now for sustainable cosmetic. Kalau kita tengok kosmetik tu dia sangat bagus tapi dia tak sustain, so susah juga so kita kena cari yang sustainable. Okay, kalau kita tengok ni yang 12 National Key Economic Area yang bawah Ministry of Agriculture, so dia dah highlightkan agriculture ni sebagai high value herbal products. Okay, so maknanya kita kena explore kita punya sumber ataupun khazanah semula jadi berasaskan agriculture kat Malaysia ni. Okay, yang ni ada 5 research cluster yang set up by the Herbal Development Office kat sini. So ada discovery, production, agronomy, toxicology study, standardization and processing. Yang ni yang saya cuba nak share sebenarnya. Produk-produk kita ni sebenarnya kita dah go through toxicology, preclinical study dan juga extract yang kita gunakan tu semuanya standardized extract. Processing kat sini pun memang kita ada SOP kita punya sendiri, so tak ada masalah lah. Okay, dekat sini kita dah develop Lavisia Pumila Kecil Fatimah serum, Mask Protect serum dan juga Mangosteen serum. Okay, yang kita dah buat di vitro study dekat sini. Ini 11 fokus herbal yang dekat Malaysia ni, Tongkat Ali, Kecil Fatimah, misai kucing, dukung anak dan sebagainya. Yang kita dah hasilkan produk kosmetik sekarang ni berasaskan Kecil Fatimah, Mask Protect dan juga Mangosteen. Tapi Mangosteen tak terdapat dekat bawah 11 herbs yang fokus ni. Dan yang ongoing kita tengah buat kajian mengenai mengkudu bumi. Okay, ni gambar sikit Okay, yang untuk anti-aging serum daripada Kecil Fatimah dan juga Mask Protect whitening serum, kita dah receive grant daripada government 9.8 juta untuk buat kajian lah ataupun buat clinical study untuk membuktikan keberkesanan produk kita ni ke atas kulit manusia. Okay, ini dia punya benefit lah. Okay, kalau yang Lavisia tadi kita non-toxic, halal, natural dan 70% more effective in preventing skin aging compared to vitamin C. Yang mana vitamin C ni kita tahu dia memang kandungan antioksidan dia sangat tinggi tapi Kecil Fatimah ni lagi bagus, dia lebih 70%. Kemudian dia boleh increase elasticity of skin ni dalam masa 7 hari. Dalam masa 28 hari sebanyak 17%. Okay, ni some of the products lah developed by IBD. Ini ada whitening serum daripada Mask Protect, and then Dermax serum daripada Mangosteen, dan juga anti-aging serum daripada Kecil Fatimah.
Daripada tu ni produk lain lah yang dekat IBD. Okey, itu sajalah. Ada apa masalah ke, nak tanya ke, ada soalan ke? InsyaAllah kalau tak ada kat sini boleh ambil saya punya email, boleh emailkan lah nak tanya apa. Okay. Assalamualaikum, saya Fatin dari FBME. So saya nak tanya, sekarang ni kita selalu dengar yang kosmetik based on gold. So macam Safirania gold and all. Okay. So gold is a metal, sure. So mercury is a metal also. Yes. So gold ni, I know it is non-reactive punya metal, but isn't it will have any effect from in the inside? Yes. So macam it will accumulate in your body and jawapannya ya. Dia sama juga dengan merkuri. Jawapannya pendek je lah. Ya je lah. So macam Safirania gold tu famous tu, semua tu tak ada regulation. Kalau ni nak tengok, okay, Safirania Gold tu dia memang, kalau kita tengokkan tadi, dia produk kosmetik kita ni dia step by step. Bila dah ada orang kena, barulah keluar satu regulation yang baru. Bila dah kena, baru keluar lagi satu. Okay, kalau tak ada kesan, maknanya tak adalah orang tak buat investigation ke whatever. Okay, so maknanya efek yang saya cakap tadi, you boleh pakai hari ni, tapi kesan dia 10 tahun nanti baru you boleh tengok efek dia. So you tak boleh pakai hari ni, esok ataupun lusa, dalam setahun you boleh tengok efek dia. So nak kena tunggu benda tu 10 tahun 5 tahun ke kadang-kadang baru ada efek ke atas kulit kita. So bila dah ada kesan tu, barulah badan berkuasa ni dia akan investigate, dia akan buat kajian semua tu, akan keluar satu notifikasi yang baru mengatakan produk ni dah tak boleh. Macam yang tadi lah, yang kebanyakan kat dalam tu kan, dulu hydroquinone tak ada masalah. Okay, masa bermula dia keluar, diperkenalkan pun tak ada masalah. Tapi dia dah ada efek, ada orang report, ada kesan pigmentation, hyperpigmentation, ada kesan terbakar dekat muka, baru ban. Okay, so kita sebagai pengguna yang bijak tak payah nak tunggu sampai notifikasi dikeluarkan. Maksudnya kita dah tahu benda tu. Kita semua student kat sini kan, staff, dan memang very academician. So maknanya kita tahu emas tadi adalah sejenis rokam dekat dalam badan kita. So maknanya kalau dia tak efek pada kulit pun, dia akan memberi kesan lain pada buah pinggang, hati, jantung dan sebagainya. Sebab lokam ni dia akan dam dekat kita punya hati ke buah pinggang sebab dia tapis semua bahan dekat dalam badan kita. So sangat berbahaya lah. Cumanya itu penampilan kita lah, sebab dia ada banyak duit, so dia buat iklan guna artis yang cantik kan. So semua pengguna terpengaruh beli produk tu. So dia dah gaya, kita juga yang rugi yang habiskan duit, yang gadaikan kita punya kesihatan kita. So terpulang lah pada diri kita. Orang kata tepuk dada tu tanya selera. Okay, you nak cantik cepat ke, you nak mati cepat? Okay, okay, ada soalan lain? Okay. Okay. Tak selamat. Tak, you nak tanya dia adakah selamat atau selamat lah. Oh, tu kena tanya BPFK lah. Boleh buka website BPFK tadi, tengok dekat situ. So far lah yang saya tahu tak ada masalah. Yang saya tahu lah, tapi you kena update lah every time dekat dalam tu. Sebab kalau ada notification atau apa-apa, dia akan terus highlightkan dekat dalam tu. Tapi yang setakat hari ni saya rasa tak ada lah. Tak ada? Okay, sekarang. Okay.